Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan Ionio akan membentangkan tajuk tentang David Hume dan Skepticism. Antara poin yang akan kami bentangkan dalam pembentangan ini, yang pertama tentang latar belakang ataupun asal usul ahli falsafah tersebut. Yang kedua tentang idea yang dikembangkan oleh ahli falsafah. Yang ketiga, kesan positif dan negatif pengembangan ilmu falsafah tersebut. Dan yang terakhir, tentang kritikan terhadap penentangan ahli falsafah. Untuk poin yang pertama, akan dibentangkan oleh saya, Muhammad Ali Fakir bin Najib, tentang asal-usul dan latar belakang David Hume. Siapa itu David Hume? David Hume dilahirkan pada tanggal 7 Mei 1711 di Edinburgh. Ayahnya seorang tuan tanah yang kaya dan terpandang di kotanya. Ayahnya meninggal saat David Hume masih kecil. David Hume ialah seorang ahli falsafah, sejarah, ekonomi dan penulis dari Scotland yang dikenali pada hari ini untuk sistem falsafah imperialisme, keraguan dan naturalis yang sangat berpengaruh. David Hume merupakan ahli falsafah besar pertama dari era moden yang membuat falsafah naturalistis. Falsafah ini sebahagiannya mengandungi penolakan atas prevalensi dalam pembentukan fikiran manusia yang merupakan suatu minato dari kesedaran suci, sebuah pernyataan Edward Craig yang dimaksudkan dalam Doctrine, Image of God. Doktrin ini dikaitkan dengan kepercayaan dalam kekuatan akal manusia dan penglihatan dalam hakikat, di mana kekuatan tersebut berisi sedikasi Tuhan. Skepticism yang mendatangnya daripada penolakannya atas ideal di dalamnya. David Hume telah menulis beberapa buah karya yang besar. Antara karya pertama yang termasuk berjudul A Treatise of Human Nature yang diterbitkan pada tahun 1739. Hume sangat kecewa dengan karyanya kerana kurang mendapat tanggapan daripada masyarakat. Juga pernah mengalami saat merasa muak, lalu ia berpaling pada bidang sejarah dan politik. Ia menerbitkan buku yang berjudul Of Morals pada tahun 1740 dan pada tahun 1741 ia menerbitkan buku yang berhubung dengan bidang baru yang diminatinya. Buku ini berjudul Essay, Moral and Political and History of England. Ia juga menulis buku yang berjudul Philosophical Essay Concerning Human Understanding yang diterbitkan pada tahun 1748 dan pada tahun 1754 hingga 1792 ia kembali menerbitkan buku yang masih berhubung dengan sejarah politikal yang berhubung dengan History of Great Britain. David Hume sangat tertarik dengan masalah sejarah dan politik, ternyata dia juga berminat dengan masalah agama. Ia menerbitkan karya yang berhubung dengan agama iaitu Natural History of Religion dan Dialogue Concerning Natural Religion. Penentangan Hume kepada hujah teologi untuk kewujudan Tuhan, argumen dari rekaan saya umumnya dianggap sebagai usaha yang paling intelektual untuk merebut hujah sebelum Darwinism. Hume juga seorang sentimentalist yang berpendapat bahawa etika adalah berdasarkan emosi atau sentimen dan bukannya prinsip moral abstrak, yang terkenal dengan menyatakan bahawa sebab itu dan semestinya menjadi hamba hawa nafsu. Teori moral Hume telah dilihat sebagai percubaan unik untuk mensintesiskan tradisi moral sentimentalisme moden yang Hume miliki dan tradisi etika kebajikan falsafah purba yang mana Hume menyimpulkan mengenai ciri sifat kebaikan daripada perbuatan atau akibatnya pada akhirnya objek penilaian moral yang betul. Hume mengekalkan komitmen tahap awal terhadap penjelasan alam menjadi tentang fenomena moral dan biasanya diambil untuk menjelaskan dengan jelas terlebih dahulu masalah yang ada atau idea bahawa penyataan fakta semata-mata tidak dapat menimbulkan kesimpulan normatif tentang apa yang harus dilakukan. Hume juga menafikan bahawa manusia mempunyai konsep yang sebenarnya tentang diri sendiri dan menyatakan bahawa kita hanya mengalami sekumpulan sensasi dan diri itu tidak lebih daripada sekumpulan persepsi yang berkaitan dengan kaitannya. Sekian daripada saya untuk poin yang pertama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Atika Hafizah binti Muhammad Azlan dan saya akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai prinsip skepticism. Skepticism ialah pemikiran falsafah yang mempersoalkan kemungkinan dan kepastian sesebuah pengetahuan. Sikap meragukan seperti ini membuat tuntutan pengetahuan yang dinyatakan dalam berbagai bidang. Skeptis telah mencabar kecukupan atau kebolehpercayaan tuntutan ini dengan menanyakan prinsip apa yang mereka berdasarkan atau apa yang sebenarnya mereka bentukkan. Prinsip utama nilai skepticism ialah
Segala yang kita ketahui merupakan berkat dan hasil daripada pengalaman dan bukanlah pengetahuan semula jadi. Hal ini dikatakan demikian kerana maklumat yang kita peroleh tanpa melaluinya masih boleh diragukan sekiranya tiada bukti. Sebagai contoh, kewujudan ikan paus terbesar ialah blue whale, tetapi adakah ianya sahih kerana kebarangkalian manusia hanya belum menjumpai ikan paus yang lebih besar dari blue whale itu? Tambahan pula, pemikiran skeptis ini lebih kepada tidak menganggap sesuatu perkara dengan langsung dan menegaskan bahawa kebenaran itu tidak wujud. Hal ini demikian kerana sekiranya kebenaran itu wujud, manusia tetap tidak akan mengetahuinya. Beralih kepada teori David Hume pula, beliau percaya bahawa pengetahuan batin tidak wujud. Manusia hidup tanpa pengetahuan atau corak pemikiran sebelumnya yang menentukan bagaimana mereka harus membayangkan realiti. Oleh itu, teori ini mengikuti prinsip pertama idea skepticism. Dengan cara inilah David Hume menafikan dogma rationalism. Seterusnya ialah teori yang melibatkan dua jenis pernyataan, iaitu demonstrasi dan kemungkinan. Demonstrasi, seperti yang ditunjukkan oleh nama mereka, adalah mereka yang kesahihannya dapat ditunjukkan dengan menilai struktur logik mereka. Sebagai contoh, untuk mengatakan bahawa jumlah 2 unit sama dengan nombor 2 adalah pernyataan demonstrasi. Itu menunjukkan bahawa kebenaran atau kepalsuannya jelas, tanpa perlu menyiasat perkara-perkara lain yang tidak terkandung dalam pernyataan itu. Kita hanya perlu demonstrasikan pernyataan tersebut. Untuk kemungkinan pula sebaliknya, merujuk kepada apa yang berlaku dalam suatu masa dan ruang tertentu dan oleh itu ia tidak dapat diketahui dengan pasti jika ia benar pada saat ia diucapkan. Sebagai contoh, esok akan hujan. Pada sudut pandangan David Hume, kehidupan kita dicirikan dengan mempercayai bahawa kita mengetahui sifat-sifat tertentu walaupun ianya tidak lazim mengenai alam semula jadi maupun semua yang mengelilinginya. Sebagai contoh, kita telah mengetahui bahawa dua perkara boleh berlaku apabila anda terjatuh, sama ada anda akan terluka atau tidak terluka. Walau bagaimanapun, kesan daripada jatuh itu tidak semestinya sentiasa sama. Apa yang menjamin kesan akan terus berlaku dengan cara yang sama? Untuk Hume, tidak ada alasan untuk menjaminnya. Dari berlakunya banyak pengalaman yang serupa pada masa lalu, ia tidak mengikuti secara logik bahawa ini akan sentiasa berlaku. Oleh itu, walaupun terdapat banyak perkara tentang bagaimana dunia berfungsi yang kelihatan jelas, bagi David Hume, kebenaran itu tidak benar. Dan kita hanya bertindak seolah-olah semuanya sudah menjadi rutin harian yang takkan berubah. Kita mendedahkan diri kita kepada pengulangan pengalaman dan kemudian menganggap kebenaran itu tidak wujud. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya Sarina Anapumpa Zainal akan menerangkan tentang kesan positif skepticism. Seperti yang diterangkan, skepticism adalah sikap yang memberi ruang untuk penuh keraguan terhadap suatu hal. Kesan positif yang pertama adalah menggalakkan masyarakat berfikir kritis, menuntut kemampuan untuk menerapkan logika dasar secara independen. Berfikir kritis adalah kemampuan untuk menilai sesuatu informasi sama ada ianya boleh diterima atau tidak dan baik atau sebaliknya. Dengan ini, kita dapat terhindar daripada berita palsu. Salah satu penyebab terjadinya berita palsu ini adalah perkembangan teknologi. Oleh itu, sebagai masyarakat yang mempunyai akal yang baik, kita haruslah mempunyai sikap skepticism antara satu sama lain terhadap sesuatu perkara. Hal ini untuk mengelakkan perkara yang didengari adalah tidak benar dan menyebabkan orang sekeliling turut mempercayainya. Selain itu, kesan positif skepticism adalah memberi semangat mencari kebenaran sebelum menemukan bukti yang kuat dan masuk akal. Di dalam kehidupan harian, kita dapat melihat bahawa masih ada yang suka menghakimi orang lain dengan hanya memandang sebelah mata. Perkara ini menjadi rutin kebiasaan kepada masyarakat di Malaysia. Seharusnya, kita hendaklah mencari kebenaran dahulu sebelum menghakimi orang sesuka hati. Sebagai contoh, dengan melihat
seseorang dari segi penampilannya yang biasa, kita terus mengatakan bahawa dia adalah seseorang yang tidak mempunyai gaya, miskin atau sebagainya yang negatif. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Tariq Iqbal Bihamdan ingin membentangkan tentang beberapa kesan negatif skeptisism. Seperti yang kita tahu, skeptisism telah memberikan impak yang besar kepada masyarakat sehingga kini. Oleh itu, skeptisism juga telah memberikan impak yang negatif kepada masyarakat. Antaranya ialah hubungan antara masyarakat akan terjejas. Sebagai contoh, sikap tolong-menolong dalam masyarakat akan semakin berkurang akibat daripada sifat ragu-ragu dan ego terhadap diri mereka. Selain itu, kes gejala sosial akan meningkat. Hal ini disebabkan oleh kurang pendidikan agama dan tidak percaya terhadap agama. Agama diambil sebagai alat mengawal tingkah laku buruk manusia daripada memberi mudarat kepada masyarakat dan negara. Pendidikan agama harus berteraskan pengisian fitrah azali dan pengabdian diri kepada Tuhan untuk menumbuhkan potensi kebaikan dalam diri setiap insan. Kesan negatif yang terakhir ialah imej umat Islam terjejas. Pemikiran yang salah ini membawa kesan yang besar terhadap tindakan dan kefahaman mereka. Ini dapat dilihat pada beberapa tindakan yang dilakukan oleh mereka. Antaranya ialah wanita di Algeria telah menolak Family Code 1985 yang memberikan kuasa kepada 12 lelaki sebagai ketua keluarga. Manakala di Mesir, lahir gerakan feminisme Islam dikenali sebagai The Society of Muslim Sisters yang bertujuan menentang Muslim Brotherhood. Kemudian pada tahun 2004, Indonesia digemparkan dengan cadangan suatu konsep mengenai pembaharuan hukum Islam oleh tim pengarus utama Gender Department Agama. Mereka merumuskan draft CLD iaitu Counter Legal Draft ataupun KHI ataupun kompilasi hukum Islam di mana isi kandungannya bertentangan dengan hukum Islam yang diyakini dan diamalkan di Indonesia. Antara saranan mereka ialah kebenaran bagi nikah mut'ah, perkahwinan tanpa wali bagi gadis berumur 21 tahun, pengharaman poligami secara mutlak, keharusan perkahwinan berbeza agama dan idah buat suami. Menurut Uzaimah Tahido Yanggo, usaha itu sebenarnya suatu bid'ah yang menyesatkan, penyimpangan, kerosakan serta perubahan dari hukum Islam serta bersifat sebagai pembaharuan liberal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Nur Ain Dirah binti Muhammad Amdam. Saya dari kumpulan Ionia. Pada hari ini, saya akan membentangkan kajian tentang David Hume dan skeptism. Antara kritikan yang dapat dibuat berdasarkan yang dikaji mengenai agama dan kepercayaan, iaitu David Hume beranggapan bahawa agama adalah tahyul serta dari pemikiran jenis filsafat. Oleh hal yang demikian, agama sebenarnya mempunyai makna yang luas, iaitu merujuk kepada satu sistem kepercayaan yang kohesif. Seterusnya, antara kritikan yang dapat dibuat berdasarkan karya-karya yang dihasilkan oleh David Hume dan skepticism ialah antaranya karya yang bertajuk The Natural History of Religion yang mengatakan bahawa bagaimana bumi dibuat tanpa dicipta. Oleh hal yang demikian, melalui hasil karya ini menimbulkan pendapat bahawa setiap benda yang dicipta mempunyai pencipta. Selain itu, antara kritikan yang dapat dibuatkan berdasarkan David Hume dan skepticism ialah metodologi David dalam pemikiran pendidikan Islam, iaitu konsep barat yang beranggapan bahawa pemikiran fisiologis berdasarkan pemikiran manusia, sedangkan konsep pendidikan Islam dilandasi oleh wahyu. Oleh hal yang demikian, melalui kajian ini dapat dilihat bahawa terdapat pelbagai kesan serta kebaikan dan keburukan terutamanya mengenai David Hume dan skepticism sehingga ke hari ini. Sekian, terima kasih.